Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Nurni binti Abdul Wahab. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya dari kumpulan 3 akan membincangkan tentang tajuk tugasan kami iaitu fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya ialah Putera Ezra Alina binti Karinizam dan nombor matrik saya ialah 13.21F1028. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Tengku Roberto Adawiyah binti Tengku Rafizan 13.21F1025, Nur Amirah Hafiz bin Nur Azman 13.21F1032 dan Muhammad Azhar Riza binti Yusri 13.21F1035. Seterusnya, saya akan memulakan slide pertama saya. Ini ialah isi kandungan yang terdapat pada slide kami, iaitu pengenalan Selat Melaka, maksud Selat Melaka, fungsi-fungsi Melaka sebagai pusat peradaban dan etika, seperti contoh, bahasa Melayu menjadi bahasa perantara ekonomi, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin, hubungan baik dengan China dapat dielakkan diancam daripada Siam, kesan-kesan interaksi perdagangan dan politik yang berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian etika dan peradaban, kesimpulan dan rujukan. Kesultanan Melayu Melaka cukup terkenal pada suatu ketika dahulu dan muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Selat Melaka juga merupakan tempat yang strategik. Ia terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Kerajaan Melaka juga mempunyai sistem dan pengurusan tersendiri yang tersusun dalam mengendalikan pelabuhannya sendiri. Sebagai contoh, sistem pelabuhan perkapalan, sistem cukai dan kemudahan prasarana. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan para pedagang, kaedah-kaedah perniagaan, mata wang yang digunakan seperti sistem timbangan, nilai mata wang, undang-undang dan peranan nakoda. Apa itu Selat Melaka? Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatra di bahagian barat Indonesia dan semenanjung selatan Malaysia dan Thailand. Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak abad ke-15 lagi ketika Empayar Sriwijaya ditubuhkan. Peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat penemuan pelbagai pedagang dari Parsi, Arabia, India, China dan sekitarnya. Selat Melaka juga adalah salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia sama pentingnya dengan terusan Suez. Fungsi-fungsi Melaka sebagai pusat peradaban dan etika. Bahasa Melayu jadi bahasa perantaraan ekonomi. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China dengan memasarkan barang-barangan di Melaka seperti bahan-bahan wangian, permata, peluru, alat memasak dan tembikar. Barang utama yang dibawa balik ke China, gaharu, rempah ratus, candu dan lada. Hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Interport merupakan terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan Kembayat. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Semasa angin monsun Kembayat menyediakan senjata, kain saklat, barang tembaga, kain bulu dan kismis. Pedagang dari Kahirah, Mekah, Aden, Ormuz selain yang datang dari kawasan timur
Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Para pedagang dari pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Mereka membeli berbagai-bagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Pegu atau dikenali sebagai Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka untuk menjalankan hubungan dagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Pada awal penubuhan Melaka, mata wang yang mula-mula ditempa ialah daripada ketulan timah, padu yang mempunyai dua jenis nilai. Seterusnya, wang shilling dikatakan berasal dari kerajaan Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Riza binti Yusri. Nombor matrik saya 13 DTK 211035. Saya akan menyambung perbentangan dengan hubungan baik dengan China untuk mengelakkan diacang oleh Siam. Suatu ketika dahulu, Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang amat membimbangkan. Atas sebab ekonomi, mereka tetap menjalinkan hubungan baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai-bagai jenis rempah dan kayu kayan. Perhubungan antarabangsa telah diawasi oleh Melaka dengan baik. Barangan yang dibawa dari Jepun ada 8 barangan, iaitu kain, sutera, tembikai, pedang, habuk emas dan perak, kipas, kertas dan makanan. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak dan kain yang didapati dari Benggala. Dan seterusnya, kesan-kesan interaksi perdagangan politik yang berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian etika dan peradaban. Kesan hubungan perdagangan dan politik yang memberi kesan kepada peradaban Melayu. Hubungan diplomatik yang terjalin antara pemerintah kerajaan sama ada hubungan diplomatik antara kedua-dua buah kerajaan baharu di tubuh kerajaan-kerajaan tersebut maupun kerajaan yang akan memperoleh kebaikan merupakan hasil persetujuan merasakan terancam akan yang banyak dari pelbagai bersama untuk mencari kata menawarkan hubungan sepakat bagi mengukuhkan sudut, dan ini akan mempertahankan dalam pemerintah diplomatik dengan kerajaan untuk memfokuskan implikasi dan pentadbiran sesebuah kawasan persekitaran yang lebih hubungan diplomatik. Kerajaan yang kuat dan mantap untuk mempertahankannya. Bagi sistem pentadbiran pula, sesebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran yang baik dan pemerintahan yang cekap disampai kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan dengan Asia Barat. Pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara, Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk di Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Akhir sekali, sistem perundangan. Kebanyakan nasionalisme mendapat kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk di Tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Golongan pendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme di Malaysia. Sekian dari pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amir Hafiz bin Nur Azman dan nombor matrik saya 13 DTK 21F1032. Sistem agama dan kepercayaan. Intelektualisme. Orang Melayu dengan adanya kitab, tasawuf dan falsafah yang membentuk ke arah budaya dan corak Islam.
Seterusnya, kepakaran penyebar agama yang memahami dan mengenali tata budaya masyarakat Melayu dan menjadikan agama Islam diterima dengan aman dan membolehkan Islam berkembang dengan keadaan harmoni. Ajaran Islam berlandaskan kepada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib diketahui oleh penganutnya. Budaya dan adat-adat. Kebanyakan orang Melayu mengamalkan budaya Hindu atau Buddha. Merupakan perubahan budaya yang berteraskan Islam dan agama ini boleh menerima budaya lain, tidak bersalahan atau bertentangan dengan prinsipnya. Adat yang merangkumi setiap benda atau unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk kepada fitrah atau hukum semula jadi. Adat yang dikenali sebagai hukum adat ialah peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan terdapat keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Kesimpulannya, Selat Melaka telah menjadi punca Melaka menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Wujudnya hubungan perdagangan di antara pelbagai negara dari seluruh dunia. Pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Ini merupakan sumber rujukan yang kami gunakan bagi menyiapkan tugasan kami kali ini. Sekian, terima kasih.